Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, نلتقي مجددا في محاضرتنا اليوم في كليتنا اليوم. ومحاضرتنا اليوم هي المحاضرة الأخيرة بعد أن جمعنا أسابيع، بعد أن مرت بنا 13 أسابيع. فموضوعنا اليوم هو المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم. هو من أهم الموضوعات في علوم القرآن، لأن ألفاظ القرآن قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، وقد تكون بعض الآيات فهمت من حيث المنطوق، وقد تكون تفهم من حيث المفهوم. إذن ما هو المطلق والمقيد يا إخوة؟ المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة، وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ رقبة. Jadi lafaz mutlak ini dia menunjukkan sesuatu hakikat, benda yang real, yang wujud. Ya, dia bukanlah animasi, dia bukanlah fantasi, tak, benda yang wujud real. Tapi dia tak ada batasan, ya, bila qaidin, tak ada yang mengikat, ya. Ya. Sebagai contoh raqabah dalam ayat fatahriru raqabah, dalam had kafara, antara hadnya itu adalah memerdekakan hamba. Hamba di sini datang dengan perkataan rakabah. Rakabah itu sebenarnya leher, kan? Maksudnya kalau kita dah merdekakan leher seseorang, maknanya kita dah merdekakan, dah menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi rakabah ini datang dalam bentuk mutlak. Ayyu rakabah ta'ati, okey, fahiya kafiyah. Jadi dia jadi jenis hamba, apa saja hamba yang dimerdekakan itu sudah cukup. Tak kisah dia muslim ke, tak kisah dia kafir ke, macam tu, ya. Fa innahu yatanawalu idka insanin mamluk. Jadi dia rakabah ini rangkumi semua jenis hamba yang dimerdekakan, yang dimiliki oleh orang, kemudian dimerdekakan menjadi asbah insanan, manusia yang sudah merdeka, bukan lagi hamba, ya. Okey. Jadi macam rakabah datang mutlak, tidak ditentukan sama ada hamba itu muslim ke atau kafir, ya. Jadi mutlak ini mudah aja kita kesan. Sepanjang perkataan itu tidak datang dengan sifat, datang dengan mutlak, maka ianya adalah lafaz mutlak, ya. Al-muqayyad, lawan daripada mutlak. Kalau muqayyad, lafaz itu diikat dengan sifat, dengan jenis yang dikenal pasti. Huwa ma dalla 'alal haqiqati biqaidin ka ar-raqabati
al-muqayyada bil imani fi qawlihi fatahriru raqabatin mu'minah. Ada satu ayat yang menyebutkan bahawa hamba yang dimerdekakan itu hendaknya lah raqabah mukminah. Jadi raqabah di sini bukan lagi datang dalam bentuk mutlak, tapi dia muqayyad. Apa yang mengikatnya di sini? Pengikatnya itu adalah mukminah. Jadi hamba yang dimerdekakan bukanlah hamba kafir ya, tetapi dia kenalah hamba itu adalah mukminah ya. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada aqsamul mutlaq wal muqayyad wa hukmu kullin minha. Yang pertama ayat tahidas sababu wal hukmu. Sebab dan hukumnya sama. Contohlah ayat tahidas sababu wal hukmu. Contoh, kasiyami fi kafarati al-yamin, puasa. Dalam bab kafaratul yamin, kafaranya orang yang bersumpah dan tidak melunasi sumpahnya. Kena kafarah lah. Ja'a mutlakan fil Quran. Ya, puasa yang diwajibkan sebagai kafarah kepada orang yang bersumpah dan tidak melunasi sumpahnya itu, puasanya itu sebagai kafarah datang dalam bentuk mutlak. Okey. Dalam surah Al-Maidah kan, ayat 5 itu ya. Wa muqayyidan bitatabu fi qiraati Ibni Mas'ud. Okey, fakafaratuhu okey, dan tetapi dalam bacaan Ibni Mas'ud, okey, dalam bacaan Ibni Mas'ud dia baca fasiyamu salasati ayamin mutatabi'ah. Puasa yang diwajibkan bagi orang yang bersumpah dan tidak melunasi sumpahnya berdasarkan bacaan Ibni Mas'ud, kiraannya Ibni Mas'ud ini, maka puasanya itu kena mutatabi'ah, berterusan. Sebagai contoh, kalau dia puasa hari Isnin ini, Selasa kena puasa juga, Rabu kena puasa juga. Kafarah bagi orang yang bersumpah. Okey, tetapi Al-Quran dia tidak menghadkan, dia tidak muqayyadkan. Dia sebutkan dalam bentuk mutlak. Jadi kalau kita ikut hukum Quran, kalau kita bersumpah dan tidak melunasi sumpah, maka kafarah kita berdasarkan Al-Quran lah. Kita puasa hari Isnin, Selasa boleh tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat puasa, macam itulah. Tak mesti kena berterusan 3 hari berterusan ya. Bagaimana kalau terdapat kes macam ni dalam Al-Quran, dalam teks syar'i? Famislu hadza yuhmal mutlaq fihi 'alal muqayyad. Jadi lafaz mutlak ini kena dibawa kepada lafaz muqayyad. Jadi puasa orang kafarah, puasa bagi orang yang bersumpah dan tidak melunasi sumpahnya kena berpuasa 3 hari berturut-turut. Sebab lafaz mutlak Al-Quran sudah tak diambil kira lagi. Sebab ada riwayat bacaan mutawatir daripada Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan 3 hari berturut-turut kena berpuasa. Jadi yang diamalkan di sini adalah bacanya Abdullah bin Mas'ud. Mafhum ya akhi? Kenapa? Karena sebabnya sama. Kita berbicara pada konteks hukum yang sama, yaitu hukum orang yang bersumpah dan tidak dapat melunasi sumpahnya, dan hukumnya sama. Hanya saja ada yang menyebutkan hukumnya secara mutlak, ada juga yang secara muqayyad. Maka fal ma'mul bihi fi misli hadhihi al-waqi'ah huwa al-muqayyad. Fal mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Jadi yang diamalkan di sini dalam kes sepertinya adalah muqayyad. Jadi kena berpuasa 3 hari berturut-turut. Okey, mafhum ya ikhwah? Sudah? Okey.
meskipun ada juga pandangan yang mengatakan bacaan Ibnu Mas'ud ini bukanlah bacaan mutawatir, jadi tak yalah, tak kisahlah kalau orang yang bersumpah tak boleh melunasi sumpahnya itu. Kalau dia nak berpuasa tidak berterusan selama 3 hari berterusan, tak apapun, tak kisah pun boleh je. Itu ya. Jadi ada juga yang berpandangan macam itu. Oke, sekarang kita masuk kepada kes kedua pula nih. Ayat tahidas sabab wa yakhtalifal hukmu. Sebabnya sama tapi hukumnya tak sama. Jadi di sini ada 2 kes. Kalau yang pertama 1 kes je, ini ada 2 kes. 2 kes ini sebabnya sama tapi hukumnya pula beza. Macam contohnya dalam Al-Quran? Mari kita tengok. Kal aidi fil wudu wa tayammum. 2 kes kan? Wudu dan tayamum. Wudu bukanlah tayamum, tayamum bukanlah wudu. 2 kes. Kal aidi fil wudu'i wat tayammum, macam tangan dalam kes wudu dan tayamum. Kuyyida ghaslul aidi fil wudu' bi annahu ilal marafiq. Ketika kita berwudu, macam mana kita basuh tangan? Dia diikat dengan muqayyad, diikat dengan ilal marafiq. Kita basuh wudu sampai ke siku. Itulah cara kita berwudu. Itu hukum kes wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah engkau dan tangan engkau sampai kepada siku. Bagaimana pula kes tangan dalam kes tayamum? Dalam tayamum wa utlikal mashu fit tayammumi. Adapun dalam tayamum membasuh tangan dengan debu tanah pada tayamum itu datang dalam keadaan mutlak. Tidak ada yang cakap sampai siku. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu wa aydikum min. Maka bertayamumlah dengan debu-debu tanah yang bersih. Basuhlah muka engkau dengan debu-debu tanah itu dan tanganmu. Di sini perkataan tangan dia tidak menyebut sampai siku. Jadi cuma ini 2 kes wudu dan tayamum. Sebabnya sama. Kita nak menyucikan diri, kita nak membersihkan diri sebelum solat. Tapi hukumnya berbeza. Hukum wudu bukanlah hukum tayamum. Macam mana ini? Fakilah. Ada pandangan yang mengatakan la yuhmalul mutlak alal muqayyad li ikhtilafil hukm. Ada pandangan yang mengatakan di sini lafaz mutlak yang ada pada lafaz tayamum, hukum tayamum tidak dibawa kepada hukum muqayyadnya wudu. Jadi maknanya kalau kita ambil pandangan ini, maknanya kalau kita sapu tangan meskipun tak sampai kepada siku dah cukup lah tu. Kalau kita ambil pandangan ini, sebab mutlak berdiri sendiri, muqayyad berdiri sendiri. Hukum tayamum yang mutlak berdiri sendiri, dan hukum tayamum yang hukum wudu yang muqayyad berdiri sendiri. Fa kullu wahidin min hadzainil hukmain qa'imun bi dzatihi yakhtalifu 'anil akhar. Fa hukmu al-wudu al-muqayyad bimashi bigasli al-aidi ila al-marafiq qa'imun bi dzatihi. Wa kadzalika amru at-tayammum qa'imun bi dzatihi. Macam itulah kalau kita ambil pandangan pertama. Tetapi wa naqala al-Ghazali an aktsar Syafi'i. Tapi al-Ghazali dia bermazhab Syafi'i. Ingat siapa tahu ada yang tanya, al-Ghazali itu mazhab apa? Cakaplah dia mazhab Syafi'i. Al-Ghazali menukil daripada kebanyakan ulama-ulama Syafi'i hamlul mutlak alal muqayyad huna. Jadi kebanyakan ulama Syafi'i berpandangan bahawa mutlak di sini
kena dibawa kepada hukum muqayyad. Maknanya membasuh tangan pun dalam bertayamum kena sampai siku pula. Sama dengan hukum ketika kita mencuci tangan atau membasuh tangan ketika kita berwuduk. Kenapa? Litihadis sabab. Karena sebabnya sama. Apa sebabnya? Kita semua nak bersuci daripada hadas kecil. Meskipun wa in ikhtalafal hukm, meskipun kedua-duanya datang dengan hukum yang berbeza. Hukum wudu dan hukum tayamum. Jadi terpulanglah kepada ijtihad kalian masing-masing ini. Kalau tayamum nak basuh tangan tak sampai siku ke atau sampai kepada siku. Kalau aku lah ambil je pendapatnya Syafi'i, majoriti mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dia membasuh tangan ketika bertayamum sampai siku juga. Sebab dia amalkan hamlul mutlak alal muqayyad litihadis sabab ala rakmi min anna al-hukma mukhtalif fi al-wudu'i wat tayammum. Macam tu. Faham ya ikhwah? Faham tak faham? Faham Ustaz. Alhamdulillah. Yang ketiga pula, an yakhtalifas sabab wa yattahidal hukmu. Ini dua kes pula ni. Sebabnya tak sama. Kedua kes hukum itu sebabnya tak sama. Ini kebalikannya, tetapi hukumnya pula sama. Agak pelik sikit. Mari kita tengok contohnya. وفي هذا النوع صورتان الأولى أن يكون التقييد واحدا. Jadi yang mengikat itu satu. Takyid, ka'idkir raqabah fil kafarah. Macam memerdekakan hamba pada kafarah. Warad istirat al-imani fil raqabah, dan menolak syarat imam ya yang mengikat pada hamba yang mahu dimerdekakan. Itu. Okey. Wa wurud, silap sini, wa wurud istirat, dan datangnya syarat syarat iman bagi hamba yang mahu dimerdekakan pada kafara al-qatlil khata'. Orang yang kafara, orang yang membunuh orang dalam keadaan tidak sengaja. Macam ada orang yang melempar mangga. Mangga tak jatuh, tapi kepala botak orang kena. Mati orang tu. Dia tak sengaja pun nak lempar orang itu. Kebetulan mangga tak jatuh, yang jatuh pula orang di seberang jalan itu. Mati pula. Dalam Al-Quran, kafara orang yang membunuh dalam keadaan tidak sengaja, sekiranya ahli waris mangsa yang terbunuh itu tidak mengambil fidyah atau tak mengkisas, dia nak mengambil fidyah aja, okey, maka kafaranya boleh dengan memerdekakan hamba. Tapi hamba yang dimerdekakan itu kena beriman. Jadi di sini hamba datang dalam keadaan beriman. Syaratnya kena beriman. Dia muqayyad. Tetapi itu satu kes. Kes kedua ni. Wa utlikat fi kafarati az-zihar. Tapi hamba yang mahu dimerdekakan pada kafara az-zihar itu datang dalam keadaan mutlak. Tak ada syarat pun dia kena beriman. Yang penting hamba. Sama ada beriman, kafir, hamba itu cukuplah. Apa itu zihar? Zihar itu macamlah suami isteri ni. Tapi mungkin sorenya atau petang-petangnya dia berkelahi, bergaduh satu suami sama isteri, bertelingkah dia. Akhirnya tidak sadar ini suami, sebab suami dah panas barang pula, marah dia. Dia cakap kepada istrinya, "Hoi, engkau itu
haramlah bagi aku untuk mendekati engkau sama haramnya aku mendekati isteri ibuku. Itu namanya zihar, macam tu. Kalau kita zihar isteri dalam keadaan macam tu, okey, sebelum kita rujuk semula, tapi selepas itu pula, aduh, kenapa pula aku zihar isteriku? Padahal aku sayangkan dia. Cantik molek dia. Takkan aku nak lepaskan dia. Macam mana pula lafaz zihar dah keluar dari mulut. Macam mana? Dia kena berkafarah. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahrirur raqabah min qabli an yatamassa. Orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian dia nak menarik balik zihar itu, maka dia wajib untuk memerdekakan hamba. Tak kisah mukmin dan kafir lah. Okey. Sebelum kedua-duanya melakukan hubungan suami isteri. Macam tu ya hukumnya. Okey, jadi di sini kita sudah ada dua kes. Kes kafara zihar dan kes orang yang membunuh dalam keadaan tidak sengaja, qatlul khata' bi ghairi amdin. Kafara, okey, orang yang membunuh dalam keadaan tidak sengaja, okey, apabila ahli keluarga mangsa memaafkan dia, tak nak ambil kisas, maka dia kena memerdekakan hamba. Salah satu pilihan dia kena memerdekakan hamba. Dan hamba itu kena mukmin. Dia muqayyad ya. Perhatikan baik-baik. Tapi kafara orang yang menzihar istrinya, kemudian menarik semula perkataannya itu sebelum mereka melakukan hubungan suami isteri, sang lelaki ini, sang suami ini kena memerdekakan hamba. Tak kisah muslim atau kafir. Jadi hamba di sini datang secara mutlak. Jadi di sini dua kes. Hukumnya sama, iaitu semuanya kena memerdekakan hamba. Okey? Semuanya kena memerdekakan hamba, tapi sebabnya tak sama. Sebab membunuh takkan sama dengan zihar, kan? Macam mana? Bagaimana kita menyelesaikan hukum macam ni? Okey, bagaimana kita menyelesaikannya? Okey, faqala jama'atun minhum al-malikiyah wa katsirun minasy-syafi'iyah. Inilah. Jadi ada sekumpulan ulama mujtahidin daripada mazhab Maliki dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, yuhmalul mutlak alal muqayyad min ghairi dalil. Ini dia. Lafaz mutlak langsung dibawa kepada lafaz muqayyad. Maknanya macam mana? Maknanya kalau ada suami yang menzihar isterinya, okey, maka hamba yang dimerdekakan itu berdasarkan dengan ijtihad ulama Maliki dan kebanyakan Syafi'i adalah hamba itu kena muslim. Meskipun Al-Quran menyebut lafaz hamba dalam keadaan mutlak, bukan dalam keadaan muqayyad. Okey? Sebab yang kita amalkan di sini adalah hamlul mutlak alal muqayyad. Okey? Jadi samalah dengan kafara orang yang membunuh dalam keadaan tidak sengaja. Hamba yang dimerdekakan itu kena mukminah, muslim dan mukminah. Okey? Jadi kalau ada orang yang memerdekakan hamba kafir, tak cukup, tak jatuh kafara itu, kena buat lagi, kena memerdekakan lagi hamba yang mukmin. Itu ya, itu pandangannya Maliki dan Syafi'i. Tapi ada juga pandangan mazhab lain macam mazhab Hanafi mengatakan boleh je. Jadi kalau boleh je hamba kafir. Jadi kalau kita di sini, sebab kita ini adalah di Asia,
Tenggara ya, Nusantara lebih banyak mengamalkan mazhab Syafi'i, jadi kita kena cari hamba yang mukmin ya, muslim mukmin. Okey. As-saniyah yakuna at-taqyidu, dah faham gambaran pertama ni ya? Dah faham ke? Faham ke? Hei. Faham Allah ke? faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti selepas ini tengok video ya. Kalau you dengarkan saya punya penjelasan ini berkali-kali, kalian insyaAllah akan faham. Kalau tak faham lagi, faham-faham lah. Okey, yang kedua. Ayakuna taqyidu mukhtalifan. Ini. Yang mengikat dua kes hukum itu beza. Pengikatnya beza. Kalau tadi pengikatnya sama, ini pengikatnya tak sama. Kal kafarati bisaum, macam kafara puasa. Quyida saumu bitatau fi kafaratil qadr. Macam puasa, kafara puasa bagi orang yang membunuh ya. Sebab kafara orang yang membunuh banyak tingkatan-tingkatannya kan. Yang pertama, kalau ahli keluarga maafkan dia lah. Dia boleh memerdekakan hamba. Tapi kalau orang itu miskin, tak ada duit, macam mana pula? Jadi dia boleh banyak tingkatan-tingkatannya. Salah satu tingkatannya, dia kena berpuasa ya. Jadi kafara orang yang membunuh itu datang dalam muqayyad. Puasa itu muqayyad, diikat dengan bitatabu, kena berterusan puasa. Tak boleh berhenti-henti. Tak boleh puasa hari ini, esok tak puasa, esoknya lagi berpuasa. Tak, kena berterusan ya. Qala ta'ala faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Siapa yang tidak mendapatkan hamba untuk dimerdekakan, maka dia boleh berpuasa 2 bulan berterusan. Oh ya Allah, 1 bulan penat, berterusan 2 bulan pula. Siapa suruh bunuh orang? Kena puasa 2 bulan berterusan. Okey. Itu satu kesnya. Tapi kafaratul zihar pula, kafarannya kalau dia tak dapat memerdekakan hamba. Orang yang menzihar ini kebetulan orang miskin. Tak ada duit nak beli hamba untuk merdekakan. Macam mana pula? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ah. Di sini juga puasanya muqayyad. Kena berterusan juga. Waduh, 2 bulan berpuasa berterusan, tak apalah. Orang miskin kan, daripada nak cari duit pula untuk beli hamba, tak sanggup lah. Okeylah, 2 bulan tu boleh aja. Okey. Tetapi dalam kafarah orang yang berpuasa haji tamattu. Jadi orang yang berpuasa haji tamattu, dia pun kena menyembelih hewan kurban. Ya, tak macam haji ifrad. Kalau haji ifrad dia tidak ada denda. Tapi kalau orang ambil haji tamattu, dia kena berkorban. Sebab dia didenda. Dia kena menutupi denda itu dengan korban. Begitulah bahasa syar'inya ya. Jadi kalau dia tak sanggup untuk menyembelih hewan kurban, orang yang berhaji dengan haji tamattu atau dia tak dapat hewan kurban, maka dia boleh berpuasa salasati ayyam. Di sini dia 10 hari. Salasati ayyam pada masa dia masih berada di musim haji, dan 7 hari selepas dia dah balik ke kampungnya. Jadi saya masih ingatlah masa aku haji dahulu tahun 2007 kalau tak silap ya. Ayalah tahun 2007 kalau tak silap. Ketika kami masih mahasiswa lah di Azhar,
Ada kawan saya yang ya kita semuanya ambil haji tamattu lah sebab kita pun bekerja juga di Saudi Arabia. Jadi memang tak boleh buat haji dengan haji ifrad sebab haji ifrad ni banyak sekali dia punya pantangan ya. So kita ambil haji tamattu. Jadi ada kawan-kawan yang mungkin dia nak jimat sebab kalau beli hewan kurban pun kena pakai rial pula kan, kena pakai duit. Ya, jadi yang cakap 10 hari tu mudah je, puasa mudah je. Pagi petang tak makan, malam kita makan daging kambing pula. Kawan lah cakap macam tu. Jadi ada kawan yang memilih jalan macam tu. Jadi dia tak menyembelih hewan tapi dia berpuasa. Jadi 3 hari dia puasa pada musim haji dan selepas itu 7 hari puasa selepas balik ke Kahirah. Jadi kafarah puasa bagi orang yang berhaji tamattu kalau dia tak nak sembelih hewan, dia kena puasa 7 hari. Tapi 7 hari di sini, bukan 10 hari di sini, datang dalam keadaan mutlak. Tidak ada yang mengatakan 10 hari itu kena berterusan. Tidak ada. Tidak ada. Ini sudah 3 kes ini. Kemudian kes kedua pula lagi. Kes keempat pula ini. Ada lagi kes keempat lagi ni. Ini hukum berbeza. Ini qada Ramadan. Ini orang yang tak boleh puasa pada bulan Ramadan kerana ada halangan syar'i lah. Sebagai contoh macam perempuan lah kan, biasanya dia ada haid, menstruasi, jadi dia tak boleh puasa lah pada masa-masa hari haid itu. Macam mana? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Siapa yang sakit ketika bulan puasa, sembuh selepas puasa. Au ala safarin, itu dalam keadaan bersafar. Fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia kena qada dia punya puasa pada hari-hari lain di bulan lain. Di sini qada puasanya tak disebutkan pula, kena berterusan. Jadi bolehlah kalian wahai akhwat perempuan, kalau tentunya kalian ada hari-hari puasa yang tak puasa kerana haid, jadi selepas bulan puasa itu kalian boleh qada puasa itu dalam keadaan tidak berterusan ya, berdasarkan inilah. Jadi kembali kepada soalannya, sekarang kita ada 4 hukum. Okey, hukum yang pertama, orang yang membunuh, kafaranya kalau dia tidak dapat hamba, maka dia atau tidak dapat memerdekakan hamba, maka dia kena berpuasa dan puasanya kena 2 bulan berturut-turut. Muqayyad ini, muqayyad dengan 2 bulan berterusan. Itu kes pertama. Kes kedua pula kafaratul zihar. Orang yang membiar istrinya dan mau kembali kepada istrinya sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, dia kena memerdekakan hamba. Tapi kalau tak boleh memerdekakan hamba, dia kena berpuasa pula 2 bulan berterusan. Muqayyad juga. Ini kes kedua. Kes ketiga pula adalah orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tamattu bukan ifrad. Ketika dia memilih untuk tidak berkorban, menyembelih hewan kurban, maka dia boleh berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 10 hari ketika balik kampung. Ini puasanya datang dalam keadaan mutlak, tidak muqayyad. Tak mesti berterusan. Ini kes ketiga pula. Kes keempat pula adalah orang yang tidak berpuasa pula pada bulan Ramadan kerana uzur syar'i, seperti bagi kaum perempuan adalah sakit. Maka dia boleh menggantikan puasanya pada bulan lain tanpa ada syarat kena berterusan. Jadi mutlak juga. Ada 4 dah kes. 2 mutlak, 2 muqayyad. Bagaimana menyelesaikan perkara macam ni? Jadi hukum sama tapi sebabnya tak sama. Berbilang-bilang hukumnya. Berbilang-bilang kesnya. Okey, berbilang-bilang sebabnya. Hukum sama, iaitu puasa, tapi sebabnya macam-macam. Membunuhlah, ziharlah, haji tamattu lah, tak berpuasa pada bulan Ramadan lah, macam itulah. Jadi fal mutlaq fi hadza la yuhmalu 'ala al muqayyad. Inilah. Jadi lafaz mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Kenapa?
Li'annal qad, karena yang mengikat ke semua kes hukum ini adalah berbeza. Kafaratul zihar tentulah tak sama dengan zihar tentulah tak sama dengan haji tamattu. Okey, jadi itu adalah kesimpulannya ya. Saya rasa di sini mungkin kebanyakan ulama sama pandangan ya. Kemudian an yakhtalifas sabab wa yakhtalifal hukmu. Sebab berbeza dengan hukum. Jadi dua kes, sebabnya tak sama dan hukumnya juga tak sama. Okey, kalau yang sebelumnya ini sebabnya tak sama tapi hukumnya sama. Macam mana pula ni ya? Dua kes, sebab tak sama, hukum pun tak sama. Contohnya kal yadi fil wudu' wasarika, ini tangan. Dalam wudu ada tangan yang kena dibasuh. Dalam mencuri, hukum hak orang yang mencuri kena ada tangan yang wajib dipotong. Quyidat fil wudu', dalam wudu macam mana hukum tangan itu yang mahu dibasuh? Dia muqayyad, diikat sampai kepada al-marafiq. Basuhlah tangan engkau sampai siku. Tapi tangan pula yang wajib dipotong pada orang yang mencuri datang dalam keadaan mutlak. Tadi yang menyebutnya bahwa sampai siku ke atau sampai pergelangan tangan ar-razq dan seterusnya. Dalam Al-Quran, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, hadnya adalah potonglah tangan mereka berdua. Mutlak, dia tak cakap potong di bahagian pergelangan tangan. Dia tak cakap potong di bahagian jari jemari. Dia tak cakap potong di bahagian siku. Macam mana menyelesaikan kes macam ni? Fala yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad li ikhtilaf sababan wa hukman. Jadi mutlak juga, jadi lafaz mutlak pada kes mencuri tidak boleh dibawa kepada lafaz muqayyad yang ada pada wudu itu. Okey, kemudian dalam hadis, saya lanjutkan ya, tak ada dalam buku. Dalam hadis amalan baginda Nabi bahawa ketika orang mencuri itu maka dipotong pergelangan tangannya. Jadi bukanlah siku, bukanlah jari jemari, tapi pergelangan tangan. Okey ya ikhwah, intahina minal mantuki wal mafhum ya ikhwah. Okey, sebelum kita pindah kepada intahayna minal mutlaq wal muqayyad. Ya, intahayna minal mutlaq wal muqayyad. Ikhwan, sebelum pindah ke lafaz kepada permasalahan mantuk dan mafhum, saya nak tanya ikhwan, agak-agak saya rasa ini kena kita buatlah perjumpaan sekali lagi ya. Sebab mutlak dan muqayyad ini saya rasa kes yang berat-berat. Kena perlu kepada hafazan, kena perlu kepada pemahaman. Kemudian masa pun macam dah mencemburui kita, dah nak pukul 11 pula. Jadi saya minta lah, sebenarnya saya boleh lanjutkan saja, tapi saya tak nak bebankan banyak benda kepada minda kalian. Sebab ini perlu kepada pentaakulan, pemahaman dan hafazan. Okey? So, boleh tak kalau kita jumpa lagi satu kali lagi? Boleh. Okey, so kita jumpa lagi satu kali pada hari Isnin depan ya. Baik, Doktor. Okey, dan Isnin hadapan itu kalau ada benda-benda yang kalian nak tanya bermula pada muhadarah pertama hinggalah muhadarah terakhir, kalian tanyalah. Sebab saya rasa mantuk mafhum ini sekejap je. Lepas itu kalau ada masa berbaki, bolehlah kita tanyalah, kita selesaikan semua apa yang kalian tanya. Tapi dan saya nak ingatkan di sini bahawa kalian punya tugasan kuis itu sudah komplit semua.
kecuali satu orang yang tak komplit. Siapa ini? Yang Nur, siapa ini namanya? Muhammad, siapa ini? Lupa ya, ada Nurnya. Laki kalau tak silap ya. Nanti saya masukkan namanya. Tolong bantu dia sebab apa ini?